mereka nak buat Great Reset. Great Reset ni apa? Great Reset ni adalah merupakan satu perkara yang akan dibuat ke atas dunia ni untuk mengubah sistem dunia daripada world order yang pertama lepas perang dunia pertama kepada world order yang kedua selepas perang dunia kedua kepada world order yang ketiga selepas perang dunia ketiga. InsyaAllah boleh dengar InsyaAllah. Kita mula dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama kita berkumpul dan insya-Allah kita bersama-sama berbincang berkenaan dengan beberapa perkara yang penting yang bersangkut paut dengan perjalanan hidup kita di akhir zaman ini insya-Allah. Pada malam ini kita akan sama-sama melihat beberapa perkara. Kita akan buat satu ulang kaji berkenaan bencana-bencana yang menanti kita. Sebahagian daripadanya telah pun saya sampaikan pada kuliah yang lepas. Saya akan ulang menunjukkan bahawa apa yang saya ulang ini adalah benda yang penting insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan rahmati Allah, saya nak mohon mari sama-sama kita membaca kalimah syahadah 3 kali. Yang pertama kita baca dengan kita meminta kepada Allah supaya Allah membuang segala syirik yang ada dalam diri kita, segala perkara-perkara yang mungkar, yang maksiat, yang murtad, kita minta supaya Allah buang. Yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk hidup bersama Islam dan hidup bersama dengan perjuangan Islam. Yang ketiga, kita berdoa supaya Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bersama-sama dengan perjuangan tadi dan akhirnya kita mati dalam keadaan ahsanul khatimah, kematian yang terbaik, kematian yang terbaik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kekuatan, kesempatan pada malam ni. Mula-mula sekali kita nak kena senyum kan, 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 walaupun gigi tak ada kan, insyaAllah nanti gigi ada. Hari malam ni tak ada lagi lah. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Ta'ala, kita nak kena sentiasa senyum dalam hati kita. Senyum maknanya syukur pada Allah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana apa sahaja yang berlaku pada kita itulah yang terbaik jika kita beriman. Jika kita beriman, jika kita Islam, apa pun yang berlaku baik. Tak ada yang tak baik. Kerana apa?
Kerana Islam, iman yang ada pada kita itu telah menyebabkan bencana itu menjadi baik. Kerana Islam, iman lebih baik, lebih tinggi daripada bencana. Kalau kita tengok bencana, kalau kita tengok kesusahan, kepayahan, kan apa sahaja kelemahan, kekurangan, bencana tu tak boleh lebih tinggi daripada iman dan Islam. Kalau iman dan Islam tu ada, confirm bencana tu jadi baik. Kalau iman dan Islam tak ada, maka walaupun nikmat, walaupun benda yang kita suka, dia jadi balak. Dia jadi balak. Setengah-setengah disebut istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni maknanya dia nampak baik, nikmat, bagus, tapi rupa-rupanya kan balak daripada Allah. Jadi bila ada iman, ada Islam, walaupun yang kita dapat tu tak baik, kita nampak bencana, kita nampak seperti aksiden, kita nampak seperti tak ada duit, kita nampak seperti susah, sakit, walaupun tak baik, tapi bila ada Islam dan iman, maka dia menjadikan bencana itu kecil. Kenapa? Kerana Islam dan iman lebih tinggi daripada bencana, balak bencana tadi. Jadi pada malam ni kita akan tengok sikit beberapa bencana-bencana, dan saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian, saya gembira pada hari ni ada beberapa orang yang kita sayang ada dalam ni, termasuklah mungkin anak-anak kita pun ada dalam ni. Alhamdulillah, tak selalu tak nampak, hari ni nampak. Mudah-mudahan anak-anak akan mendapat barakah daripada Allah. Saya nampak nama anak tadi kan, dia pun tengok pada malam ni, insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kan kita sekarang berada dalam kehidupan yang susah. Susah. Kenapa susah? Kerana kita kata banyak perkara-perkara yang buruk berlaku pada kita. Tak habis-habis. Pandemik tak habis. Pandemik tak habis lagi. Covid tak habis lagi. Covid-19. Covid-21 tak habis. Datang pula masalah baru disebut AEFI. Adverse Effect. Adverse event kan yang berlaku kepada mereka yang mengambil vaksin. Sama ada sebab dia sakit ke ataupun dia meninggal ke, tapi tak eloklah kesan-kesan buruk. Jadi tak habis lagi Covid kan, dah masuk beberapa bulan ini, maka kita dapati banyak pula kesan-kesan sampingan yang berlaku. Tak cukup kita baru cerita pasal AFI ni, adverse effect yang berlaku kepada kawan-kawan kita, saudara kita, keluarga kita, kan tiba-tiba datang pula kenaikan harga barang harga naik pula, kan kemudian gaji turun, gaji tidak meningkat, barang naik, kan. Baru nak sebut pasal barang naik, kan tiba-tiba muncul pula bencana banjir, bencana tanah runtuh, bencana daripada situ lahirnya tidak ada elektrik. Mungkin sebahagian kita mengatakan tidak ada makanan, tidak ada air terpotong, elektrik terpotong, tanah runtuh, kan. Baru sebut barang naik pula bencana. Dan mungkin akibat daripada bencana itu, contohnya mungkin ada penyakit pula, penyakit taun dan sebagainya, dan akibat daripada air kotor dan sebagainya. Mungkin ada kita kata bencana-bencana berkaitan dengan banjir tadi. Tak habis lagi banjir. Macam kawan saya tadi call, saya call kawan tadi, dia kata rumah dia banjir 2 kali naik di Selangor, dan kemudian dia kata tak habis lagi nak bersih-bersih. Tak habis lagi bersih-bersih, dan tiba-tiba timbul pula satu bencana lain. Rupa-rupanya semasa banjir berlaku pula jenayah. Jenayah sini, jenayah sana, ada yang dirompak, ada yang dipecahkan kedainya, dipecahkan rumahnya. Sementara orang duk sibuk dengan banjir, duk sibuk dengan kesusahan-kesusahan, bencana-bencana jenayah pula memuncak. Ditambah lagi pula percakaran, satu bencana lagi, pemimpin kita ni tak nampak, majoriti lah, tak semua, majoriti pemimpin kita ni tak nampak masalah rakyat, dengan percakaran antara mereka sesama mereka, dengan persengketaan sesama politik mereka, dan tak cukup dengan tu, mereka pula tak prihatin orang tengah susah-susah banjir, dia bergambar di atas gunung salji, bercuti di luar negara. Ini pemimpin-pemimpin kita ni bencana.
Pemimpin-pemimpin yang tak prihatin. Orang duk susah-susah, dia jadi YB kawasan, dia pergi keluar negara. Bersama-sama dengan keluarga dia. Dah tahu pula banjir apa, bukan dia nak balik cepat, kan, tolong dia punya rakyat dia. Dia pergi bergambar pula, post pula gambar dia kat dalam FB dia, Instagram dia. Kami bersama-sama mengharungi cuti di Turki, cuti di mana-mana lah. Atas gunung, atas apa, nampak salji sebagainya. Orang duk sibuk banjir, dia sibuk dengan salji, kemudian dia post pula. Kalau tak post, tahan sikit. Ini dia post. Dia post. Jadi sebab itulah di sini kita lihat bagaimana bencana juga pemimpin demi pemimpin. Kita bersengketa, berseronok, kan. Ada juga pemimpin yang nak bantu rakyat. Dia buat pula majlis penyampaian bantuan dekat hotel. Kan, hotel tak tahulah berapa star, dengan berbagai-bagai perkara. Orang yang banjir tu nak pergi ke hotel pun tak ada baju, nak pakai selai sepinggang. Tiba-tiba dibuat pula program nak memberi bantuan di hotel-hotel. Diumumkan pula, kami akan membantu sekian-sekian, kami serahkan duit bantuan kepada rakyat. Rakyat tengah susah dekat site, dia tak pergi site pun. Dia pergi buat di hotel, tempat besar-besar. Kalau nak buat kenduri kahwin ke, nak buat majlis-majlis rasmi yang lain ke, tak apalah, nak buat di hotel, kot-kot lah ada ekstra duit tu. Tapi yang pergi buat di hotel dengan belanjanya, nak buat di hotel tu pun dah banyak dah belanjanya. Mana duit tu? Duit rakyat juga. Kemudian ni nak bagi bantuan ke hotel juga. Nampak sangatlah pemimpin kita ni tidak prihatin. Itu yang nak bagi bantuan macam itu pula caranya. Nak kena ada sidang media, kami nak membantu sekian-sekian. Nak kena ada gambar-gambar besar, kali ini daripada pasukan sukarelawan daripada sekian-sekian. Bergambar-gambar, bervideo-video, ambil gambar. Ni kami tolong makcik ni. Ni kami tolong pakcik ni. Ambil gambar. Tak kesian ke adalah orang tu hilang rumahnya, hilang hartanya, susah hidupnya. Tiba-tiba dia ambil pula gambar dia tengah susah tu, tengah aib, dalam keadaan dia tidak ada baju yang elok nak bergambar, dalam keadaan tidak bermakeup-makeup. Kalau kakak-kakak tu kan tak sempat, tak apa ke nak ambil gambar orang susah tu. Kita pasal nak sampaikan bantuan, kita kata kita dah pergi hantar bantuan, maka kita pun cakap lah, kita pun cerita lah, kita pun buat lah. Terpulanglah niat masing-masing. Mudah-mudahan kita tidak niat buruk, niatnya baik, ikhlas. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, bencana demi bencana datang, satu demi satu, satu demi satu, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa sesungguhnya bencana-bencana itu adalah merupakan sebahagian daripada kesusahan demi kesusahan di akhir zaman. Ni tak termasuk juga rumah yang nak runtuh. Sebahagian rumah tak runtuh lagi, tapi dah duduk tebing-tebing, tanah dah bergerak, ada crack lah, panjang cracknya. Panjang cracknya, nak tunggu pula. Ini belum lagi masalah-masalah tu. Tak sempat habis pandemik, tak sempat hampir banjir dan sebagainya yang saya sebut tadi, bencana tadi. Keluar pula dalam surat khabar sinar bencana yang mendatang, yang akan datang. Kemarau pula dijangka kemarau pula tahun depan. Tak sempat lagi kita nak sedut nafas lega. Tiba-tiba ada pula pengumuman daripada sinar mengatakan tahun depan akan ada lagi bencana, akan ada lagi kesusahan. Tak habis pandemik jadi endemik. Vaksin kena booster pula, booster dos ke-3, dos ke-4, dos ke-5 dan sebagainya. Jadi kita lihat berbagai perkara lah yang berlaku pada hari ini, sedikit demi sedikit, susah demi susah. Inilah perkara yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berlaku hari kiamat, sehinggalah satu hari demi satu hari yang akan dapatlah kesusahan demi kesusahan demi kesusahan. Bagi Hindah, sinar tu boleh percaya ke? Sinar boleh percaya? Sinar tu kita nak kata boleh percaya tak boleh percaya, terpulanglah kepada kita, kena selidik sendiri. Saya tak nak sebutlah boleh percaya tak boleh percaya kat sini. Baik.
Tak sempat semua pergi, semua perkara berlaku, maka akan berlakulah lagi satu perkara yang besar yang saya nak sentuh pada malam ini, saya nak ulang pada malam ini, yang mungkin tak sempat habis satu malam, iaitu berkenaan dengan perancangan jahat untuk mereka mengstruktur semula tatanan order dunia yang baru. Order dunia baru yang disebut sebagai Great Reset. Lepas ni lebih besar daripada banjir, lebih besar daripada tanah runtuh, lebih besar daripada pandemik, lebih besar daripada suntikan-suntikan racun, lebih besar daripada jenayah-jenayah yang kita nampak, lebih besar daripada pemimpin yang bersengketa. Lebih besar itu digambar sebagai perancangan mereka, The Great Reset. Ini saya nak tunjuk kepada tuan-tuan pada malam ni. Sebelum itu saya nak tunjuk, nak beritahu. Orang kata Great Reset ni adalah konspirasi, dia kata. Konspirasi. Saya nak sebut kat sini, dia akan bermula pada tahun depan secara intensif. Dia akan bermula. Saya akan cerita sikit sebanyak pada malam ini. Tapi sebelum saya pergi kepada itu, saya nak mengajak tuan-tuan sama-sama kita melihat apa Allah sebut dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa jaa'a rajulun min aqsal Madinah. Wa jaa'a rajul min aqsal Madinah. Maka datanglah dengan bersegera, datanglah dengan berlari-lari daripada hujung aqsal Madinah, daripada hujung bandar. Daripada hujung bandar. Lalu dia berkata, seorang laki-laki berlari daripada hujung bandar, yas'a, dengan tergesa-gesa, qala ya Musa innal mala'u ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Maka berkatalah laki itu, wahai Musa, ya Musa. Berkatalah laki tadi, sesungguhnya pegawai-pegawai Fir'aun, ni pegawai-pegawai ni, Mala' ni pemerintah, pemimpin pada zaman itu, Fir'aun kan, sedang mengadakan pakatan jahat, untuk membunuhmu. Oleh itu pergilah dari sini, sesungguhnya aku hanyalah memberi nasihat kepada kamu secara ikhlas. Jadi yang pertama, tuan-tuan perempuan, saya nak sebut sini bencana, termasuklah bencana alam sekitar, bencana ekonomi dan semua jenis bencana yang ada di hadapan kita pada hari ini. Tidak boleh nak kita kata bagus ataupun nak kita kata okey. Okey lah, kata dah susah dah ada lagi susah lagi. Sebab tu kalau kita tengok dalam penjara, pengalaman kita dengan banduan, dalam penjara kan, dalam banyak-banyak kes jenayah, dalam banyak-banyak kes jenayah ni, yang mana satu penjenayah yang paling susah sekali nak bertaubat, yang susah nak bertaubat, susah nak bertaubat ialah bencana organised crime. Orang penjenayah yang terlibat dengan jenayah terancang. Sebab apa? Jenayah terancang ni dia ada ketua, dia ada dia punya struktur dia ada dia punya kan kawan-kawan organisasi dia. Jadi sebab tu kalau bencana biasa-biasanya dia tak ada apa, habis saja dia habis waktunya, dia habis. Tapi terancang, dia akan rancang lepas satu lepas satu. Macam mana berlaku COVID-19. Mula-mula berlaku di Wuhan 2019 Disember, berlaku COVID-19 outbreak di Wuhan di China. Habis tu selalunya jenis-jenis outbreak ni tak lama, paling lama pun 6 bulan lah. 6 bulan tu lama dah, 1 tahun lah katakan. Ini dah sampai 2 tahun tak habis-habis. Kemudian selalunya selepas daripada outbreak tu ada ubat, tiba-tiba sekarang diisytiharkan pula oleh WHO tak ada ubat. Tak ada ubat, dia kata. Selalunya bila berlaku outbreak, taun ke Ebola ke apa ke ada ubat, tiba-tiba WHO kata COVID-19 tak ada ubat, maka kena bagi vaksin. Maka dia pun bagi vaksin. Semula-mula 1 dos. Dia kata nak kena ambil 90% herd immunity. Immunity berkelompok. Herd ni lembu. Herd ni untuk lembu, bukan untuk orang. Tapi dia guna untuk orang juga, tak apalah. Herd immunity. Maka dia kata immunity berkelompok. Berkelompok.
Jadi dia pun kata berkelompok 90%. Tak cukup, kena pula dos kedua. Dos kedua, okey, dos kedua ni fully vaccinated. Dos kedua, ambil dos kedua boleh balik kampung. Ambil dos kedua boleh pergi sekolah. Ambil dos kedua tiba-tiba keluar pula kan COVID yang baru pula, Omicron dan sebagainya. Tak cukup dengan dos kedua, ambil dos ketiga pula. Booster dia panggil, penggalak. Tak cukup booster kan, maka tak lagi fully vaccinated. Orang yang ambil vaksin tu dah sakit-sakit dah kan, dia tak apalah. Kemudian lepas daripada booster ni pula, tiba-tiba ada pula COVID yang lain pula datang, lebih gila lagi daripada COVID Omicron ni. Dinamakan COVID apalah, tak kira lah dia nak namakan apa. Kan saya cakap konspirasi pula dah. Dos keempat pula, lepas tu dos kelima, sampai bila lah dia tak habis jual dos kan. Kayanya Menteri Kesihatan kita. Tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut kat sini bagaimana perancangan mereka demi perancangan mereka lepas satu lepas satu. Maka konspirasi itu berjalan bersama ilusi. Ilusinya apa? Betul, ini adalah merupakan serangan virus. Betul, ini merupakan cara, satu-satunya cara dengan suntikan. Betul, tanpa kita sedar, tanpa kita rasa bahawa kita sedang dipukul, diserang dengan pukulan dan serangan yang mematikan. Sehingga apa yang ada pada kita, yang kita tahu sembahyang dah mula susah nak sembahyang. Nak sembahyang dah tak rasa dah, ukhuwah dah tak ada dah kan. Yang kita tahu, iman mula goyang, anak-anak mula murtad keluar Islam, jiwa-jiwa menjadi keras, jiwa-jiwa mati kan. Ibadah kita menjadi jauh, tak khusyuk dah dan sebagainya. Kehidupan jahiliah mula memasuki dalam kehidupan kita. Kata Nabi apa? Kamu akan mengikuti langkah mereka satu demi satu sehingga sampai masuk ke lubang biawak pun masuk juga. Sedepa sehasta sampai masuk lubang biawak. Maka masuk lubang biawak tu dah matilah, dah jadi mangsa lah. Ramai yang tak sedar lagi. Itulah tipu muslihatnya. Sebab tu Nabi menggambarkan kepada kita dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tidaklah ada fitnah yang paling besar yang terjadi merentangi waktu penciptaan Adam sehingga terjadinya hari kiamat yang melebihi besarnya fitnah Dajjal. Jadi tuan-tuan, maknanya apa? Kalau ini satu fitnah, maka fitnah ini besar. Fitnah ini besar, ini bencana ni. Saya nak bawa ni di akhir ni, kalau tak sebab ini besok kan, bencana ni apa solusi dia. Kita nak tengok semula, kita ulang. Saya nak ulang balik. Kenapa? Kerana ini benda penting. Fitnah yang besar. Kenapa fitnah yang besar? Dia nampak sains. Dia nampak ini sains ni betul ni, sains ni, medik ni. Tak apalah kalau ada ustaz-ustaz lain kata dia kata apa? Dia kata ni bencana ni apa ni sebab masjid tak meriah dan sebagainya. Tak apalah, saya tak nak ulah apa-apa. Saya nak sebut apa yang saya nak sebut. Banyak benda kalau kita nak jawab ni kan. Jadi fitnah yang berlaku pada hari ini, ujian yang diizinkan Allah turun pada kita ialah fitnah yang besar. Kerana dia ada sains di belakangnya dan dia ada sihir bersamanya. Sains dan sihir. Saya bacakan apa kata-kata para pengkaji daripada orang putih. Beberapa saya petikkan daripada beberapa profesor yang mengkaji. Antaranya dia kata apa? Freedom faces a new enemy. Kemerdekaan, kebebasan hidup manusia berhadapan menghadapi dengan musuh yang baru, a new enemy. The tyranny comes under this disguise of expert rules and benevolence dictatorship. Kan? Dia kata apa? Kezaliman, tyranny, dan kezaliman berjalan di bawah satu penyamaran. Satu penyamaran iaitu peraturan-peraturan yang dibuat oleh pakar. Expert rule. Jadi maknanya bila kita nak berjalan ni, nak bergerak ni, nak hidup ni, kita kena rujuk ke expert. Expert ni siapa? Expert ni daripada barat.
daripada orang yang bukan Islam, yang musuh Islam. Sebab itulah dulu rahsianya kenapa marah dan sebagainya. Disuruh hantar belajar kat Amerika, belajar kat England. Kita bangga dengan PhD dari England. Kita bangga dengan buat medik di Dublin, di Ireland. Bangga buat medik, buat perubatan di negara luar negara, di negara-negara barat ini. Dihantar pelajar-pelajar kita yang cerdik-cerdik ni pergi ke luar negara, belajar, rupanya nak bawa balik ke dunia ni, ke Malaysia ni besok, dia ikut aja apa pakar-pakar, cikgu-cikgu dia cakap, cikgu yang ada di sana tu cakap. Maka dia kata freedom dan kebebasan dan kemerdekaan berhadapan dengan musuh yang baru, iaitu kezaliman, dan musuh yang zalim yang datang di bawah penyamaran expert rule, di bawah, kan, dikata expert rule ni maknanya peraturan-peraturan yang dibuat oleh pakar, quote and quote. Pakar tu siapa? Cikgu-cikgu pak sains kita ni lah, tak semualah, kan. And benevolent dictatorship, dan juga kan detektor yang baik hati, nampak macam baik hati, kan. Kalau kita tanya siapa Bill Gates, dialah orang yang banyak menyumbang kepada kemanusiaan. Tolong sana, tolong sini, buat baik sana, buat baik sini, dan tolong buat keluarkan funding kepada syarikat vaksin supaya buat ubat supaya orang yang sakit dapat baik, dapat jadi sihat. Maka penyamaran dalam bentuk expert rule, peraturan-peraturan yang kononnya oleh pakar. Siapa yang kita nak rujuk? Pakar. Dan kemudian benevolent dictatorship, detektor yang baik. Kita sebenarnya dia detektor, tetapi nampak baik. Baguslah, ini bagus, kita kena ikut ni. Sebab apa? Kan? Dia baik. Ini adalah dikata musuh yang baru. Dia menyamar. Ini dikata, kan, Dajjal yang menipu ni, sistem dia ni, tentera ni memang terror, kan. The new rulers do not justify their right to dominate because of the divine providence, but now claim the right to rule the people in the name of universal health and safety based on presumed scientific evidence. Nampak? Ini yang sebut ni pakar ni. Saya tak nak cakap siapa pakar ni, kita fikir sendiri, you know. Nak sebut sini. Kalau saya cakap nanti kata ini pakar, saya tak terima. Contoh, tengok al-haq yang ada padanya. Dia kata the new ruler, pemimpin dunia yang baru yang ada pada hari ini, and do not justify. Dia tak justify pun. Dia tidak mengulas dengan baik, kan, ataupun dia tidak justify, meletakkan sesuatu pada tempatnya, ataupun dia tidak ada hak. Tetapi apa yang dia buat, dia memimpin dengan dia claim the right to rule. Dia menyatakan kita kena memimpin, kita kena memerintah people in the name of universal health, di atas nama kesihatan sejagat. Kita kena menguasai manusia, kita kena memerintah manusia, kita kena buat akta 1, 2, 3, tambah ketatkan lagi akta 3, 4, 2, buat macam-macam atas nama the universal health, atas nama kita nak jaga kesihatan and the safety dan keselamatan berdasarkan kepada anggapan teori scientific evidence, konon-kononnya scientific evidence. Ini musuh baru, kan, musuh baru. Sebab itulah in recent years, kan, many conspiracy theory. Tuan-tuan, sebenarnya saya cakap orang putih ni sebab ada permintaan juga daripada kawan-kawan kita yang orang putih minta saya cakap orang putih. Jadi saya kata saya tulislah sikit nota saya ni dalam bahasa orang putih, lepas tu saya translate. Boleh macam tu, no? Jadi sebahagian nota ni saya buat sebab ada orang putih nak dengar, ada brothers from international. Jadi kalau saya cakap bahasa orang putih kan, dia jadi celaru saya baca. In recent years, many conspiracy theory, di dalam beberapa tahun kebelakangan ini banyak digambarkan teori-teori konspirasi of the world, dunia ini, by assigning everything that seems to going wrong to powers moving in the shadow. Dia nampak macam seolah-olahnya
suatu yang mustahil lah. Macam mana boleh ada konspirasi? Macam mana boleh ada konspirasi ni? Suatu yang tak logik, kan? Dan kita selalu membaca, kita selalu mencuba melihat ketenteraman dan kekacauan dunia ini, kan, yang nampak ada belakangnya, ada bayang-bayang, ada kuasa di bawah, hidden hand. There is hidden hand. There is hidden hand. Masya Allah, apa hebat dan sangat bermakna, insya-Allah. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, ada orang kata konspirasi ni tak ada. Dia kata begitu, tapi Quran kata ada. Orang kata, Quran kata ada, Nabi kata ada, tiba-tiba dia kata tak ada. Dan kemudian bagaimana? What if something like the global reset? Ini bencana yang lebih besar yang sedang kita menunggu masa untuk menghadapinya secara lebih intensif lagi, lebih teruk daripada pandemik, lebih teruk daripada bahaya banjir dan sebagainya. Ini bencana. What if, bagaimana jika if the global reset sebenarnya bersembunyi, hiding in the plain sight, bersembunyi pada pandangan mata kasar kita. Bagaimana kalau kita katakan, what if something like the global reset, however, was hiding in the plain sight? Kita tak nampak dengan mata kita, dia sembunyi. What if the global elite, pemimpin-pemimpin golongan elit dunia, beyond the constraint of social, national and fiscal barrier, has at last emerged? What if global elite itu akan menjelma? Kalau kita kata apa? What if Dajjal akan menjelma? What if? Kita sebut dulu what if. Kalau kita kata tak percaya sangat dengan konspirasi yang Allah pun ada cerita dalam Quran, ada berfirman dalam Quran, what if sekiranya kumpulan elit dunia ini yang mempunyai kekayaan ultra kaya, bukan ultra Melaya, ultra kaya, telah melangkaui kekangan sosial, dia dah boleh mengatasi sosial sebab dia banyak buat kemanusiaan, dia telah menghalangi nasional sebab dia dah boleh bayar pemimpin-pemimpin kerajaan negara, dan mengatasi fiskal keuntungan dia sebab dia dah kaya sangat. Bagaimana the convulsions, kejahatan, penyakit kapitalisme itu datang dan akhirnya akan membentuk satu authoritarian and kleptocratic state. Bagaimana kalau dia membentuk? Baik, saya nak baca sikit apa yang disebut oleh Oxfam dalam satu kajian yang dibuat oleh Oxfam Global, berada di dalam keadaan yang tidak adil, tidak seimbang. Apa dia? 2,153 orang billionaires, 2,153 billionaires, lebih kurang 0.0003%, mempunyai harta kekayaan lebih daripada 60% penduduk di dunia ini. Jadi maknanya 60% kekayaan di dunia ini dimiliki oleh 0.0003%. Kaya tak? Maknanya kita nampak dunia yang bagus, yang baik sebagainya ni, rupanya 0.0003% dimiliki oleh billionaires yang kita tak nampak. Ini kajian daripada Oxfam. Kan? Jadi hal ini bukan lagi sekadar teori, bukan teori konspirasi. Kerana dah banyak individu yang kaya raya, yang lebih berkuasa dan lebih berpengaruh daripada pemerintah yang berdaulat. Ini bukan satu kemungkinan lagi. Dah terbukti di dalam kajian menunjukkan 0.003% penduduk dunia dia mempunyai kekayaan 60% daripada penduduk dunia yang ada pada hari ini. Maknanya kan, dia menguasai 60%, bukan 50%, 60%. Baik, sebab itulah saya tidak berminat untuk cerita pasal teori-teori penipuan, tapi saya nak menceritakan apa yang akan berlaku dan bakal berlaku. Bersediakah kita?
Ini bencana yang lebih besar daripada bencana-bencana yang kita hadapi pada hari ini, setakat ini. Lagi besar, tuan-tuan, puan-puan. Tapi macam mana nak hadapi, saya akan cerita sikit lah. Saya tak ambil masa banyak, 1 jam cukup. Besok sambung lagi. Apa kata seorang yang bernama Klaus Schwab? Siapa orang tua ni? Dia ni pengasas kepada WEF, World Economic Forum, termasuk dalam golongan elit yang digambarkan 0.0003%. Tapi 0.0003% ni menguasai 60% kekayaan di dunia ni. Nampak? Jadi kita ni jangan berangan lah. Kita kata aku dah kaya, dah berjaya, dah. Dan kalau kita belum jadi elit. Ini salah seorang elit, dia kata apa? The pandemic represent a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine and to reset our world. Apa dia kata? Pandemik ini pun dia rancang juga. Saya jumpa dengan salah seorang ahli Majlis Fatwa Kebangsaan. Saya tak payah cakap kot nama dia, tapi dia ahli Majlis Fatwa Kebangsaan, seorang ustaz, doktor. Saya jumpa dengan dia, saya tanya, dia kata Malaysia ni bagi fatwa sekian-sekian, macam mana Datuk Doktor, macam mana sekian-sekian. Dia kata sebenarnya ahli majlis fatwa dah tahu dah apa yang berlaku. Oh, dah tahu. Dia sebut, bukan saya sebut pandemik. Dia sebut pandemik. Dia sebut jadi kata Klaus Schwab, the pandemic ini represent a rare mewakili satu window of opportunity satu peluang untuk reflect, untuk berfikir, reimagine, untuk kita mengimajinasikan, dan untuk kita reset our world. Reset our world. Ini dia sebut. Ini bukan kita sebut. Ini bukan konspirasi. Ini dia sebut. Dia sebut akan buat reset. Bukan kita sebut. Bukan kita pandai-pandai cari. Jadi kalau ustaz-ustaz kita kata, saya dengar ada ustaz-ustaz kata, ada orang kata pandemik ni adalah perancangan Yahudi. Dia kata konspirasi. Dia kata mana ada dalam Quran, mana ada dalam hadis. Ada ustaz-ustaz sebut macam tu. Saya kata tak payah tengok Quran hadis. Quran hadis dah sebut. Tapi Quran hadis tak sebut cara detail. Quran hadis sebut cara umum. Yang detail ni siapa? Yang detailnya ialah mereka ni yang rancang. Kita dengar cakap dia. Dia berani cakap istikbara. Mereka dengan sombong mengumumkan perancangan mereka. Dan dikata apa? Pandemik ini adalah satu peluang untuk dia buat great reset. Dia sebut. Jadi sebab itulah great reset ni apa? Great reset ni, great reset ni adalah merupakan satu perkara dia akan buat semula dunia ni, dia akan reset semula. Dan reset dunia ini dia bukan buat melalui top down solution. Maknanya ada masalah, oleh kerana banyak sangat masalah. Apa masalahnya? COVID-19 lah, masalah ekonomi lah, masalah pemimpin semua berkecamuk lah, tak ada pemimpin yang layak lah, masalah pemimpin yang pengecut lah, yang pengecut tak berani, masalah macam-macam. Maka dia kata kita ada solusinya, kita ada solutionnya. Dan inilah tanda Dajjal akan keluar. Dia akan berkuasa penuh. Mereka menyusun great reset ini supaya berlaku top down solution on all problems. Top down solution. Top down solution. Jadi dia buat masalah, dibuat bencana, dia yang bagi solusinya. Dia yang bagi solusi, bukan rakyat yang berfikir. Tak, dia. Tapi solusinya teruk, lagi teruk. Ini Dajjal. Maka berkata Klaus Schwab, saya bacakan dia punya kata-kata. Chairman, pengurusi dan founder kepada World Economic Forum. Dia kata apa? It is obvious that we are in the midst of
the most severe crisis. Dia kata, ini menjadi satu yang jelas, amat jelas, bahawa kita sedang berada di tengah-tengah the most severe crisis, krisis yang terlalu teruk the world has experienced since World War II. Jadi semenjak peperangan dunia kedua, kan, apa yang severe tadi, perang dunia kedua, ada bom atom meletup, bom nuklear meletup. Maka dia kata, kan, 80 years ago, dia kata countries and people came together. Semua datang together to shape the post-war global order, which brought us decades of peace, increase global cooperation, prosperity dan bla 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 lah. Jadi kata maknanya daripada World War II dulu, maka manusia berkumpul untuk menyelesaikan sesuatu sehingga jadi peace macam kita hari inilah, peace olok-oloknya. Maka dia kata COVID-19 crisis has shown us that our old system, sekarang sistem kita ni dah tua, dia kata, are not fit anymore for the 21st century. Jadi sistem yang ada pada hari ini tak fit dah. Sistem hari ini tak fit. Dia kata it has laid bare the fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion and equality. Dia kata masyarakat berpecah, lack of social cohesion, fairness, tidak ada keadilan, inclusion, hanya orang tertentu sahaja yang memimpin, memerintah, menguasai, dan tidak ada keadilan, equality. Now is historical moment, a time not only to fight severe virus but to shape the system. Ni sekarang masanya nak merubah sistem yang ada kat dunia ni. Bukan sahaja kita nak lawan dengan virus, tetapi kita nak ubah apa yang ada pada hari ini. Ini kata, kan, Klaus Schwab. Sebab apa dia kata? Dia kata maknanya sistem hari ini kena ubah. Ini dia cakap, ni bukan kita cakap, dia cakap. Maknanya dia nak ubah sistem barulah macam itu. Apa sistemnya? Sistemnya akan dikuasai oleh mereka. Ini nak cakap lagi tak cakap lagi perkataan jahat ke? Nak cakap lagi ni semuanya konspirasi ni, penipu ke? Tak, dia ada. Ni saya sebut fakta-fakta mereka. Kristalina Georgieva, dia siapa dia? Dia MD, and International Monetary System, MD, kepada IMF. Apa dia kata? Ni orang besar-besar ni semua sebut ni. Saya pinjam kataan dia. Now is the time to think what history would say about this crisis, and now is the time for all of us to define our own role. What is it that would make it so that history would look at this crisis as the great opportunity for reset. Nampak? IMF pun kata apa? Kita kena tengok krisis ni, kita tengok apa yang berlaku pada hari ni. Inilah peluang untuk kita mengadakan satu reset, kosong semula, set semula. Apa pula berkata United Nations, Secretary General of United Nations pula cakap apa? Ni semua orang besar-besar ni. Ni bukan orang label pada menteri kita ni, bukan. Ni bukan orang label menteri kita ni, menteri cabuk kampung kita yang ada pada hari ni, bukan. Ni bukan menteri label-label orang-orang bawah-bawah ni, orang tinggi-tinggi ni. Antonio Guterres, and Secretary General of United Nations. Apa dia kata? The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. Dia kata apa? Great Reset ni adalah satu a welcome recognition. Satu pengiktirafan untuk didatangkan terhadap tragedi yang berlaku kepada kemanusiaan pada hari ini. Ini adalah wake up call, dia kata. It is imperative that we reimagine. Sesuailah pada hari ini kita membayangkan semula, we rebuild banner semula, redesign, kita design semula, reka semula, reinvigorate, rebalance our world, rebalancing investment, harnessing science, teknologi dan sebagainya, bla bla bla. Kerana itulah keperluan future kita.
Jadi kata orang United Nations Secretary General, kita kena ubah dunia ni. Kenapa? Inilah peluang dia nak buat Great Reset. Nampak tak? Ini bukan saya cakap, ni dia cakap. Great Reset macam mana? Nanti saya sebut Great Reset macam mana. Kalau tak sempat saya sebut besok. Sambung, tunggulah. Sebab ada benda juga saya nak kena buat saat lagi ni. Prince Charles, apa kata Prince Charles? Putera Charles kata apa? We are literally at the last hour. Sebenarnya kita ni berada di saat-saat akhir. And there is real urgency. Dan ada pada ketika ini satu yang urgent, sangat-sangat urgent for action. With the urgency required. I hope you will all join me. Dia kata, saya harap kamu semua akan bersama dengan saya to drive a new Marshall-like plan, untuk memimpin, untuk melaksanakan, untuk memacu perancangan Marshall-like plan, perancangan ala ketenteraan, pemaksaan, dipaksa, menggunakan tenaga, menggunakan kuasa. Dikata apa? Kan? And I hope you all will join me to drive a new Marshall-like plan for nature, people of the planet, and led by the private sector to align our collective effort and resources for the highest possible impact. Dia kata apa? Kita kena sama-sama untuk nak membetulkan dunia ni dengan menggunakan Marshall-like plan, menggunakan ketenteraan ala tentera, paksa, untuk menyuruh siapa? Private sector, bukan kerajaan, private sector. Siapa private sector ni? Businessman lah yang ada, yang 0.0003 tadi, peratus 0.0003% tadi. Maka dia kata kita kena bersama-sama. We need a shift in our economic model. Kita kena ubah ekonomi kita. Kita kena ubah, dan kemudian seterusnya lah. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebut kat sini, mereka nak buat Great Reset. Great Reset ni apa? Great Reset ni adalah merupakan satu perkara yang akan dibuat ke atas dunia ni untuk mengubah sistem dunia daripada world order yang pertama lepas perang dunia pertama kepada world order yang kedua selepas perang dunia kedua kepada world order yang ketiga selepas perang dunia ketiga. Jadi tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut kat sini kan, bagaimana keadaan world order yang ketiga ni. World order ketiga ni ialah mereka nak menguasai seluruhnya. Great Reset, kosongkan balik. Apa yang nak kosongkan? Agama. Kalau agama Islam yang paling tinggi, maka dia nak kosongkan agama Islam jadi agama-agama yang lain sama. Great Reset, dia nak samakan semula. Agama Hindu, agama Islam, agama Yahudi. 3 agama besar. Islam, Kristian, Yahudi. Dipanggil Abrahamic religion. Dekat Malaysia ada satu ajaran sesat dipanggil Milah Abraham. Agama apa? Milah Abraham. Milah ni sistem agama Nabi Ibrahim. Apa dia? Digabungkan Islam, Yahudi dengan Kristian, ataupun Yahudi, Kristian, Islam digabungkan, dipanggil Milah Abraham. Agama ni ada kat Malaysia dah lama dah. Malahan telah diisyharkan, telah diwartakan oleh Jabatan Agama Islam. Negeri lain saya tak tahu, tapi Johor saya tahu. Dia telah mengharamkan Milah Ibrahim ni. Agama dia bukan Krislam, dia lebih lagi Krislam. Dia ada tambah sekali apa? Dengan Yahudi sekali. Yahudi, Kristian dengan Islam. Apa nama nak jadi? Saya pun nak sebut apa tak kerti kan. Jewish, Christianity and Islam digabungkan, dipanggil Milah Abraham. Milah Abraham ini menggabungkan 3 agama ni. Jadi one world government akan bermula dengan 3 agama digabungkan. Dia akan buat HQ-nya di
di UAE, United Arab Emirates Bersatu. Kemudian di Abu Dhabi itu dia akan buat di sebuah pulau, kemudian dia akan gabungkan sebelahnya masjid, sebelahnya gereja Kristian, sebelahnya sinagog kuil Hindu, Yahudi, kuil Hindu pula, kuil Yahudi, tiga ni. Dia akan buat. Jadi Great Reset ni apa? Islam paling tinggi, dah naik sekarang ni. Kristian tinggi, Yahudi tak naik sangat. Kemudian agama nak disamakan. Samakan agama semua. Great Reset means agama disamakan. Ekonomi pun ada orang kaya sebagainya disamakan. Tapi kita tengok ekonomi dia macam mana. Ekonomi pun olok-oloknya nak disamakan. Tapi sebenarnya bukan nak disama, nak kontrol. Agama pun bukan nak sama, nak kontrol. Ini semua dia punya pembohongan dia. Ini perancangan dia. Kalau ustaz-ustaz kita tak faham hak ni, kalau ulama kita tak faham yang ni, maka susah dia nak faham bagaimana nak bagi fatwa. Sebab ini wakil. Kita kena tahu wakil. Saya bukan pandai sangat dalam Islam, dalam sains pun saya tak pandai, Islam tak pandai, sikit-sikit boleh lah. Tapi kita nak kena faham wakil. Nak kena faham wakil, reality. Mereka nak menyatukan agama ni dengan Great Reset. Jadi kita ingat Great Reset ni ekonomi saja, tak, semua aspek. Semua aspek dia akan reset. Reset semula, kosong semula. Jadi kalau agama tu siapa yang jadi Tuhan besok? Lucifer akan jadi Tuhan. Syaitan, iblis akan jadi Tuhan. Dalam kenyataan mereka di website, mereka menyatakan ada 3 main component of Great Reset agenda. Great Reset ni ada 3 komponen yang besar, tuan-tuan. Yang ini lebih teruk daripada banjir, tuan-tuan. Lebih teruk daripada banjir. Bukan saya kata banjir tak teruk, banjir teruk, kita susah. Tapi hak ni lebih teruk lagi. Ini bencana akan datang ni. Tahun depan dia bermula dengan hebat lagi. Yang pertama, kata mereka, World Economic Forum, 3 main components of Great Reset agenda. Yang pertama, to steer the market toward fairer outcomes. Steer ni apa? Steering. Steer ni memandu. Kan? Sebenarnya kan maksud to steer untuk imply, untuk membawa maksud bahawa ini adalah top down approach. Top down approach to steer the market. Market ni apa? Jangan kita fikir market ni bisnes saja. Market ni adalah sesuatu yang melibatkan kehidupan kita. Mana yang pertama sekali dia kata Great Reset to steer the market towards fairer outcome. Dia guna perkataan fairer. Fairer ni maknanya lebih adil, begitulah kan. Tapi sebenarnya dia bermaksud a top down approach. Kenapa? Kerana global elite yang 0.0003% tu, mereka nak memimpin dunia. Mereka ada harta, mereka ada pengaruh, mereka ada senjata, mereka ada organisasi, mereka nak mempengaruhi dunia. Maka dia kata to steer the market, untuk dia nak memimpin, control, and top down approach, memimpin pasaran. Disebut market ni macam pasaran, tapi sebenarnya bukan pasaran, kehidupan. It's all about money. Sebab tu ada orang kata king is cash. Sebenarnya bukan king is cash. Sebenarnya dunia ini adalah king is God, and cash is God, and cash is God, contoh kata. Jadi bukan cash, dunia. Jadi kata apa? To steer maknanya dia nak memandu, top down approach and to a fairer outcomes. Kan, apa maksud fairer outcome ni? Kan, fairer outcome ni bukan pada orang lain, bukan pada orang biasa, kepada dia lah. Dia nak terus berkuasa lah. Dia nak terus berkuasa. Dan dia tak sebut kan, to steer the market towards fairer and opportunity, contohnya kan, untuk memimpin market kepada kan peluang-peluang yang adil, contohnya. Tak sebut peluang, opportunity, disebut outcome. And to steer the market toward fairer outcome disebut, bukan opportunity. Apa maksud outcome? Instead of opportunity, peluang, dia kata outcome ialah untuk kontrol dunia ini
dengan undang-undang yang dia nak. Kenapa? Outcome. Dia nak outcome macam mana? Apa natijah dia? Apa hasilnya yang dia nak? Dia nak masukkan dalamnya dia sudah undang-undang teks, undang-undang trading yang baru, bisnes yang baru, undang-undang perdagangan yang baru, semua nak buat. To ensure the new rules, new order. Nombor satu. Jadi nombor satu, top down. Dia bagi masalah, dia selesaikan. Dia bagi masalah, dia selesaikan. Sebab tu tuan-tuan puan-puan, sekiranya mereka memimpin dunia, Allah izin mereka memimpin dunia, maka tuan-tuan, kita semua akan menjadi hamba mereka dalam kehidupan ini. Bukan lagi hamba dunia, dia akan ubah menjadi hamba Dajjal. Akan menjadi hamba Dajjal, bukan hamba dunia lagi. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, kan, sekarang ni kita kata peliharalah kamu daripada pengaruh dunia. Dunia mempengaruhi tak? Ini dunia memaksa. Dia akan paksa kita ikut dia. Sebab tu dia guna perkataan to steer. To steer ni macam kita steering, kan? To drive, maknanya top down. Dia memandu kita, dia memaksa kita. Kalau kita naik kereta, dia tukang pemandu, dia boleh bawa ke mana saja kita nak bawa. Dia nak bawa kita ke Kuala Lumpur, ke Johor Bahru, ke Indonesia, ke Thailand, semua dia boleh bawa. Dia yang memandu, dia memaksa. Kita duduk di dalam kereta tadi, kita ikut saja. Ni dia bukan lagi kita nak menjaga dunia. Tak, dunia dipaksa masuk dalam kita. Kita dipaksa ikut dia. New rules, new regulation, new tax dan sebagainya. Itu nombor satu. Ni Great Reset ni tuan-tuan, jangan main-main. Dia nak buat kita macam ini. Mula dengan apa? Mula dengan pandemik ni. Ni pandemik sekarang ni. Mula dengan pandemik ni. Mula dengan apa yang kita nampak ni, suntikan-suntikan ni dan sebagainya. Nanti ada orang kata ni anti-vaksin. Tuan-tuan, ni bukan anti-vaksin. Kita cakap pasal vaksin, kita cakap pasal Great Reset. Sebab ada orang dia tutup pemikiran dia. Dia nampak ini anti-vaksin. Ini anti-vaksin. Tuan-tuan berhormat Allah Subhanahu Wa Taala, faham? Ini bencana bakal menimpa kita ni. Macam mana nak buat ni? Solusinya dah ada, Allah dah bagi. Kita akan bagi solusinya. Baik. Yang kedua, apa yang ada dalam Great Reset? Ensure the investments advance shared goals such as equality and sustainability. Yang kedua, untuk pastikan. Tadi untuk mengkontrol, memimpin, to steer. Sekarang to ensure, pastikan that investment advance shared goals such as equality and sustainability. Dia kata apa? Nak pastikan investment ni, maknanya pelaburan, maknanya apa sahaja yang mereka keluarkan, duitnya, pengaruhnya, senjatanya, ketenteraannya, semua yang dikeluarkan itu akan mencapai kepada goals and matlamat equality and sustainability. Jadi ingat, bukanlah equality ni maknanya equality kepada kita, kepada hak-hak kita, peluang-peluang kita semua. Tak, equality kepada outcome yang nombor satu tadi, outcome rules tadi. Not equals opportunity, bukan equal dalam peluang, equal dalam outcome. Outcome apa? Outcome yang dia nak lah. Apa dia nak? Dia nak kontrol semua orang tadi. Nampak? To ensure. Jadi dia punya perkataan to ensure, akan dipastikan, kan, bahawa setiap investment, setiap tenaga dia, setiap duit dia, setiap kuasa dia, setiap perancangan dia itu akan sampai kepada goals. Ini adalah memaksa, pemaksaan, enforcement. Dia akan ada undang-undang. Jadi maknanya bila dia keluar duit, bukan maknanya dia bagi percuma, bukan. Dia ada goals, dia ada matlamat yang dia nak capai. Apa dia? Matlamat untuk outcome yang dia nak. Bukan opportunity, outcome. Tuan-tuan faham? Saya kadang-kadang cakap ni campur Inggeris Melayu jadi susah juga. Nak sebut kat sini, kan, to ensure
dalam Great Reset ni, mereka akan pastikan setiap yang mereka keluarkan, harta mereka, pengaruh mereka, senjata mereka, tentera mereka, ekonomi mereka, peraturan mereka capai kepada goals, matlamat yang mereka nak. Matlamat mereka apa? Matlamat mereka bukan opportunity, equal opportunity and sustainability, bukan, tapi equal outcome. Natijah yang dia nak, bukan opportunity, banyak peluang kepada orang lain semua dapat satu peluang yang baik, dapat meningkat sama-sama, bukan. Outcome, apa yang dia nak. Ini disebut di dalam dia punya website. Jadi ini Mulkan Jabariyah, betul. Ini Mulkan Jabariyah lah ni. Dia paksa kita. Ini Great Reset, tuan-tuan, dia paksa kita. Contoh ni banjir, tanah runtuh lah, ekonomi jatuh, maka tiba-tiba dia akan offer apa? Kami akan tolong bayarkan hutang kamu semua. Akan bayar hutang semua, tak payah dah bayar hutang. Kamu tak ada income kan? Kamu dah tak ada kerja kan? Bisnes dah muflis, dah bankrupt. Kamu semua, maka kita akan pastikan kamu semua okey, kami bagi investment. Apa dia invest? Dia bagi 3 trilion. Malaysia ada hutang 1 trilion. Contoh, Malaysia hutang 1 trilion, dia kata kami akan bagi 3 trilion. Kosongkan, reset, kosong hutang Malaysia kosong, kami bagi lagi 3 trilion. Maka 3 trilion tu kamu bagi-bagi sama rakyat. Dapatlah seorang berapa ringgit, katakanlah dapat. Tapi apa? Tanah kamu, rumah kamu semua menjadi cagaran kepada mereka. Mereka kontrol. Mereka kontrol. Sebab tu saya nak tanya satu soalan malam ni. Apakah perjanjian di antara kerajaan kita dengan Pfizer, dengan big pharma yang mengeluarkan suntikan? Apakah perjanjian mereka? Kenapa walaupun pihak Pfizer sendiri telah menyatakan telah ada ubat COVID-19, dia keluarkan apa dia disebut ivermectin yang Pfizer sendiri buat. Dia kata ada ubat. Bila ada ubat, maknanya akta emergency UEA tu authorization use, kan? Emergency authorization use tadi tu, EAU tu, lebih kurang itulah, terbatal. Kenapa? Satu ubat. Kenapa tidak dibatalkan penggunaan vaksin? Kita nak tanya, apa ada dalam perjanjian yang ditulis, didesain oleh Menteri Kesihatan kita dulu, Menteri Mosti. Dia sign. Apakah dia menyatakan bahawa tidak boleh berpatah balik kepada ubat, ataupun kena habiskan sampai bila-bila? Jadi tuan-tuan, dia invest, dia bagi duit, dia bagi ubat, dia bagi semua, tapi kita duduk di bawah dia to ensure. Jadi kata sini Great Reset maknanya bukan saja dia control top down, yang kedua to ensure, dia akan pastikan dengan apa sahaja cara, semua yang dilakukan pasti jadi. Sebab itulah apa yang berlaku pasti jadi. Hari ini 342 telah ditangguhkan. Akta 342 telah ditangguhkan. Bismillah. Tuan-tuan, cuma tangguh, bukan batal. Tangguh. Cuma tangguh, bukan batal. Mereka akan buat lagi. Kenapa dia tangguh? Terpaksa, sebab tiba-tiba Allah izin ada banjir, teruk sangat sebagainya, maka terpaksa fokus banjir dulu. Adakah dia akan buat? Dia akan buat juga. Sebab apa? Great Reset kata to ensure. Yang ketiga, dia kata apa? To harness the innovation of the fourth industrial revolution to support the public goods. To harness ni apa maknanya? Tuan-tuan, nampak macam harness ni macam kita kata kita nak menolong, membantu the innovation, inovasi industri keempat, the fourth industrial revolution, and to support the public good, untuk menyokong
awam, orang awam. Apa maksud terharness ni tuan-tuan? Saya tengok dalam apa namanya dictionary to harness, antaranya a set of strap and fitting by which a horse or other draft animal is fastened to a cart, plough, etc. Maknanya harness ni dari sudut namanya, nouns dia, tu harness ni maknanya mengikat, untuk mengikat kuda ataupun lembu kepada kereta kuda, kereta lembu, ataupun tempat bajak dia tu, kan? Kalau dari sudut verb, daripada perbuatan, put a harness on a horse contohnya ialah dengan dia mengikat, meletakkan ikat tali untuk kontrol, untuk menguasai, and to make use of natural resources to produce energy. Maknanya to harness ni bukanlah satu perkataan yang membawa maksud bahawa dia nak tolong, dia nak bantu supaya dunia ni moden. Tidak, dia nak menggunakan teknologi revolusi 4.0 itu untuk mengikat manusia, menggunakan tenaga natural resources manusia supaya mereka dapat sesuatu yang lebih baik daripadanya. Ini bahasa yang kita nak kena faham, tuan-tuan. Ini saya baca daripada apa ni kita kata vocabulary dictionary. Maknanya disebut to harness the innovation of the fourth industrial. Maknanya dia nak gunakan industri revolusi keempat ini sebagai satu nak mengikat manusia untuk mengikut apa yang dia nak. Jadi teknologi yang akan dibuat itu bukan teknologi untuk kita menikmati kebaikan, tetapi teknologi yang akan menekan lagi manusia. Disebut sini the public good. Itu bahasa dia. Bahasa Quran kata apa? Bahasa Quran kata wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Mereka mengatakan kami akan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, tapi mereka tak beriman. Allah kata terbalik. Bila disebut kan revolution to support the public good, maka sebenarnya revolution to suppress, to control the public, to control, to suppress the public. Jadi maknanya to harness ni maknanya dengan revolusi 4.0 ini, revolusi innovation 4.0 ini, dia nak menggunakan to mean to control and to conquer. Ya betul, termasuklah untuk memegang private property. Termasuklah property kita akan dia pegang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah SWT, apakah yang akan memberi kesan kepada kita? Banyak lagi panjang sini, saya nak ringkaskan sebab kita masa. Apakah yang akan dilibatkan kepada kita? Great Reset akan melibatkan apa? Yang pertama sekali, dia akan melibatkan sistem keuangan dan ekonomi, supaya dengan melalui sistem keuangan dan ekonomi itu, dia akan menguasai sosial, asas-asas kehidupan, the standard of living, makan, minum, pelajaran, pendidikan, kepimpinan, kedaulatan negara, undang-undang dan ketenteraan, gaya hidup, akhlak, kepercayaan, belief sistem, agama dan ketuhanan, semua dia akan kuasai. Jadi Great Reset ni, dia bukan hanya sistem duit saja, dia sistem keuangan dan ekonomi yang akan melibatkan setiap aspek seperti sosial, asas-asas kehidupan. Apa dia tuan-tuan? Makan kita, minum kita, pelajaran kita, pendidikan kita, kepimpinan kita, kedaulatan negara kita, undang-undang kita, tentera kita, akhlak, gaya hidup kita, belief, kepercayaan kita, semua dia akan kontrol. Ini maksud Great Reset.
Dia akan kontrol semua. Saya nak urai panjang tapi masa tak mengizinkan. Akhirnya seluruh dunia akan duduk di bawah dia. Seluruh dunia akan duduk di bawah dia. Ini maksud Great Reset. Dia bukan kata economic reset, bukan. Kalau World Economic Forum, patutnya dia kan World Economic Forum, ekonomi kan. Patutnya dia kata inilah satu peluang untuk kita reset semula ekonomi. Tak, dia tak sebut ekonomi. Dia tak sebut ekonomi. Dia sebut Great Reset. Dia tak sebut economic reset. Tak. Padahal dia ekonomi. IMF pun ekonomi juga. Kenapa dia sebut Great Reset juga? Great Reset namanya semua sekali dia nak reset, kosongkan semula supaya duduk di bawah Dajjal. Duduk di bawah Dajjal. Saya minta lah mana-mana ustaz, mana-mana ulama, alim, mari kita duduk sama-sama bincang Great Reset ni. Jangan kita duduk di bawah tempurung lama. Kita di fasa mulkan Jabbariyah. Kita bukan di fasa mulkan Aqdan. Raja-raja yang menggigit. Bukan. Raja dah tak ada gigi dah sekarang ni. Raja dah tak boleh gigit. Kita berada di mulkan Jabbariyah. Jadi kita punya pemikiran mesti bersama dengan waqi', realiti yang ada. Kita kena melihat ni, apa dia nak buat ni. Kita jangan nampak kita hanya sekadar fikir fatwa yang kecil-kecil. Apa fatwa kecil-kecil? Fatwa kecil-kecil ini contohnya nak semayang 1.5 meter. Jaraknya jauh. Tuan-tuan, sembahyang jamaah dikira sebagai sembahyang jamaah sekiranya kita tidak melebihi jarak kita 3 hasta. Lebih dari 3 hasta dah tak kira solat jamaah. 3 hasta, 1 hasta, 1 ni ke? Ni depa hasta ni. Daripada ujung ni sampai ujung ni hasta. Ni hasta. Kalau kita sembahyang jarak kita lebih dari 3 hasta, maka tak dikira sembahyang jamaah. Ini pandangan ulama fiqh. Jadi kalau nak sembahyang jamaah jangan lebih dari 3 hasta. Kalau 1 meter tu tahan lagi lah. Tahan lagi lah tu. Mungkin tidak lebih dari 3 hasta. Tapi sembahyang tak sempurna. Sembahyang sah tak sempurna. Sembahyang sah, jangan kata sembahyang tak sah. Sembahyang sah, cuma lebih 3 hasta. Kalau 1.5 meter jarak 2 meter lebih 3 hasta, batal sembahyang jemaah. Batal, lebih 3 hasta tak boleh. Jadi jangan kita fikir fatwa setakat 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, sembahyang setakat tu je. Tak, kita tengok secara global dulu, makro kemudian baru mikro. Makro ni secara umum, mikro secara fokus. Bila kita tengok realiti itu baru kita nampak. Janganlah kita ingat setakat yang kecil-kecil aja. Bila saya tanya, sah tak haji seorang tu pergi haji, sah tak pergi haji dengan duit curi? Dia rompak bank, dia pergi haji, sah tak? Sah lah dia pergi haji. Tak apa, duit bank tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bila pergi haji dengan duit rompak, dia bunuh orang pula tu, duit rompak, guna duit rompak nak bertobat, dia pergi haji. Sah tak hajinya dengan duit rompak? Ulama kata apa? Tak sah. Tak sah. Kan? Ulama kata tak sah. Kenapa tak sah? Sebab duit tu duit rompak, dibunuh orang lagi. Contoh. Jadi takkanlah kita nak fikir dia sah sebab dia pergi haji, dia pergi Mekah, boleh minta ampun, taubat kat situ, boleh. Kalaulah sah pergi haji dengan duit rompak, ramai pakat-pakat rompak pergi haji, lepas tu bertaubat kat sana. Ini dia macam Kristian. Kristian kata apa? Dia dah bunuh orang, dia pergi jumpa dengan dia punya padri, dia kata, please God, please father,
Dia pun buat satu pengikraran, kata bertaubat, you are forgiven my son, dia kata. Dia punya padri dia jadi sebagai Tuhan, you are forgiven. Ni mafia macam itulah. Jadi maknanya boleh tak pergi haji dengan duit rompak, duit bunuh orang, boleh tak? Sah tak haji tu? Tak sah. Sebab kalau kita kata sah, maka ramai orang akan pergi haji dengan duit rompak kan? Tak boleh lah. Okey. Jadi secara ringkasnya, boleh tak kita tengok, kalau dia pergi haji tu dah bagus, tengok kat haji, tak tengok kat duit, boleh tak? Tak tengok kat duit, boleh tak? Tak boleh. Kena tengok duit juga, sumbernya. Boleh tak kita hanya setakat memberi fatwa tentang sembahyang jarak, sembahyang tak jarak, tanpa melihat kepada sumber yang menyebabkan sembahyang jarak, sembahyang tak jarak? Boleh tak? Tak boleh lah. Kena tengok sumbernya. Sumbernya siapa sumbernya tu? Bersih tak bersih? Bertakwa tak bertakwa? Musuh ke? Ataupun terlibat dengan Great Reset? Ada tak terlibat dengan Great Reset? Kena kaji. Kalau kita tak kaji, kita tidak cermat dalam berfatwa. Dapatlah pahala satu sebab salah. Dapatlah satu sebab salah. Tapi umat akan rosak. Umat akan rosak. Kenapa? Kerana kita berkekalan dengan kesalahan. Kita kekal diri kita dengan kesalahan dan kelemahan. Kita tak nak betulkan kesalahan dan kelemahan. Kita tahu kita salah, kita kena betulkan. Salah wajib betulkan. Jadi Great Reset dia akan melibatkan sistem ekonomi, yang mana dia bukan sahaja ekonomi, dia akan menyentuh aspek kehidupan, makan, minum, pelajaran, pendidikan, kepimpinan, kedaulatan negara, undang-undang, ketenteraan, gaya hidup, kepercayaan, semua. Maka apabila kita telah menerima Great Reset tadi, maka kita telah menyerahkan kehidupan kita kepada Al-Masih Dajjal. Ini nombor satu. Jadi Great Reset ini dia akan melibatkan seluruh hidup manusia. Seluruh hidup. Jadi sebab tu saya kata, kita kena faham Great Reset ni. Jangan sebut, jangan buruk sangka lah, kata konspirasi lah, tak ada apa-apa. Memang konspirasi pun. Memang konspirasi pun. Kita kena tengok semula. Tengok semula. Saya tak salahkan mana-mana ulama' no. Janganlah kita tulis siapa-siapa ulama'. Tak, kita nak mengajak semua berfikir. Berfikir secara jelas. Berfikir secara jelas. Yang kedua, Great Reset akan menggunakan masalah-masalah yang ada untuk kontrol. Dia akan menggunakan huru-hara dan kekacauan cuaca. Contohnya untuk kontrol manusia. Macam mana huru-hara? Dia boleh cipta senjata yang tak nampak, seperti biological weapon. Tak nampak biological weapon ni. Virus mana nampak? Chemical weapon, ubat-ubat yang menjadi senjata, kita mana nampak? Tak nampak mata. Cuaca, maka mereka akan mencipta lebih banyak lagi kesusahan, lebih banyak lagi masalah, satu masalah demi satu masalah demi satu masalah, dan akhirnya manusia akan tertingkat ketakutannya. Jadi Great Reset bukan semakin tenang. Oh, kita kena serahkan kepada kepimpinan dunia. Tak apalah, kita banyak hutang, kita biar dunia selesaikan hutang kita. Biarkan dia bagi kita bayar kosong, zero, zero hutang, dia kata. Jadi kita kata serahkan saja. Tak, kita ingat bila kita bersama dengan Great Reset, maka kita akan semakin tenang, semakin best, semakin aman, damai, hidup kita semakin terjamin. Rupa-rupanya bila kita mengikuti Great Reset, dia akan membawa cuaca lagi teruk, kan, peperangan, kata Nabi SAW, peperangan akan teruk, peperangan biological weapon, peperangan chemical weapon. Tiba-tiba ramai orang mati mendadak, tiba-tiba kat Malaysia ni, orang muda, umurnya muda, sihat, mati secara apa? Tiba-tiba, mendadak. Dulu tak ada macam ni. Dulu kalau nak mati, ada sakitnya,
Kalau kanser, sakitnya kadang-kadang berbulan-bulan, bertahun-tahun baru meninggal dunia. Kalau dulu sakit jantung pun begitu. Kita tahu dia sakit jantung, dia makan ubat, tiba-tiba berlaku meninggal dunia. Tak, ini jantung pun tak sakit, kanser pun tak ada, migraine pun tak ada, tiba-tiba mati saja. Bila cek, jantung. Bila cek, rupanya ada darah pecah, blood clot dekat kepala. Bila cek, ada blood clot dekat wah pinggang, ada blood clot dekat liver. Bila cek, mati tiba-tiba. Tidakkah ini menjadi sesuatu yang menghairankan, fenomena yang menghairankan? Sebelum ni tak masuk dalam berita. Polis tengah berkawal, tiba-tiba jatuh, pingsan, mati, jantung. Atlet tengah bermain, atlet yang kuat, yang sihat, yang berlatih, tiba-tiba kena sakit jantung, mati. Kalau dia sakit jantung, dia tak main bola, dia tak main panah, tak bersukan. Kalau dia sakit jantung, duduk rumah. Tapi ini tiba-tiba dia dalam keadaan sihat, mati. Maka keadaan sebenarnya huru-hara. Kita ingat, makin kita ikut Great Reset, makin okey, rupanya makin KO, makin teruk. Ramai yang mula mati secara mendadak. Kita tengoklah nanti fenomena mati mendadak, mati secara tiba-tiba akan berlaku beramai-ramai berlaku di negara kita, Malaysia. Tapi bila dicek, macam contoh ada seorang saudara kami meninggal dunia. Selepas ambil suntikan, meninggal dunia. Bila nak minta sebab meninggal dunia, apa doktor sebab mati, kematian apa? Dia kata ada 3 sebab kematian. Pilih mana satu. 3 sebab kematian. Jantung pun ya, kanser pun ya. Ada satu lagi apa? Aneurism ke? Ya juga. Semua ada 3 sebab. Saya kata tak pernah dalam umur kita boleh pilih yang mana satu penyakit kita ni nak mati ni. Sampai 3 sebab boleh mati ni, 4 sebab boleh mati. Kenapa? Sebab ada racun, serangan chemical weapon di dalam kehidupan kita. Kita tak sedar. Jadi Great Reset akan menyebabkan manusia bertambah takut. Akhirnya akan develop satu kepercayaan, satu keyakinan, sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wahnu hubbud dunya wa karihatul maut, sehingga manusia akan tak jadi cinta dunia, takut mati. Kenapa? Tengok orang mati. Jadi bila susah sikit, datanglah bantuan daripada IMF, datanglah daripada bank World Bank, tawarkan bantuan. Tak apalah, biar aku ambil. Sekejap aku mati. Sebelum aku mati, aku ambil lah apa saja. Aku ikut saja. Sebab dah takut. Ikut aja macam itu. Ini bila Great Reset kita ikut dia, kita akan jadi macam tu. Tak percaya, tuan-tuan boleh tengok kawan-kawan, saudara-saudara, berapa ramai di kalangan kawan-kawan kita, saudara kita yang mati secara tiba-tiba, mengejut. Ni sekarang ni. Cuba cek, adakah mereka dah ambil suntikan ke belum ambil suntikan? Sebab tu tak ada orang boleh buat postmortem. Microclotting dipanggil. Dan yang ketiga saya nak sebut dekat sini, apabila kita menerima Great Reset, kita biarkan diri kita ikut Great Reset, kita akan terhapus privacy kita habis. Privacy kita dah tak privacy dah. Inovasi yang digambarkan tadi, revolusi 4.0 semua tu akan menjadikan kita apa? Menjadikan kita dikontrol. Complete control. Jadi inovasi itu bukan untuk nak bagi kita lebih pandai, lagi bebas, lagi bagus, lagi moden, tapi lebih dikontrol. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, saya akan berhenti setakat ini kerana ada benda saya nak kena buat. Saya minta maaf. InsyaAllah saya akan sambung besok. 3 perkara yang saya gambarkan yang terakhir ini, bagaimana bila kita melibatkan dalam Great Reset, kita akan terkena 3 perkara ini. Saya akan sambung lagi yang ketiga ini.
Dan kemudian insya-Allah kita akan bincang pula threat, bahaya daripada Great Reset ini, apa bahayanya kepada kita, kepada keluarga kita. Kita akan bincang insya-Allah. Inilah bencana yang lebih besar daripada bencana yang kita sedang hadapi hari ini. Jadi kita kena bersedia. Bila? Tak lama dah dia akan datang. InsyaAllah kita akan sambung besok. Kita akan sambung besok insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atmim lana nurana wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Siapa-siapa yang terlewat masuk, please tolong tengok yang daripada mula. Kita bincang tentang bencana-bencana alam, bencana-bencana yang dirancang. InsyaAllah kita bincang sikit tentang Great Reset. Ini dikatakan konspirasi, kita dah buktikan bahawa ini bukan konspirasi, ini adalah merupakan perkara yang dirancang. InsyaAllah esok kita akan sambung bahaya-bahaya daripada fitnahnya, daripada ujian, apa bahaya dia dan bagaimana kita nak menghadapinya insyaAllah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.